Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat lah. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab dah lama tak buat video ya. Sebab saya tengah buat channel YouTube satu lagi. Biasalah, zaman sekarang kan senang nak cari rezeki kan. Jadi mudah-mudahan channel YouTube saya yang satu lagi tu berjaya lah, insyaAllah. Tapi tak apa, jangan risau, channel Mistik Horror ni tetap akan berjalan macam biasa. Jangan risau, saya akan upload lah video. Tapi dia jadi jarang lah sikit sebab saya akan fokus more kepada channel YouTube yang saya nak buat ni lah. Tapi dia bukan bercerita kisah seram, tapi dia more tu lain lah. Adalah nanti bila dah siap nanti saya akan bagi link channel YouTube saya yang baru tu. Tak maaf sangat-sangat, dah lama tak buat video. Berapa hari dah, 5 hari. Saya pun bukanlah tak nak buat dah, nak buat, cuma masa tu tak mengizinkan. Jadi pada hari inilah alhamdulillah ada kesempatan lah untuk buat channel YouTube ataupun buat video lah. Tapi jom, sebelum kita nak berkongsi satu kisah seram ni, saya nak anda scroll video saya. Macam biasa, subscribe lah dulu ya. Like, share dan subscribe. Kalau anda dah like, share dan subscribe, alhamdulillah, terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi di atas sokongan anda selama ini ya. Saya pun rasa tak percayalah channel ni boleh capai 1000 subscriber walaupun keadaan video yang agak kurang sikit dia punya kualiti, tapi alhamdulillah anda masih suka mendengar kisah-kisah yang diceritakan oleh saya. Walaupun kisah-kisah yang diceritakan ni banyak saya ambil daripada blog-blog tempatan lah kan, especially Fiction Shasha kan. Kadang-kadang saya ada ambil dekat grup kisah seram makhluk halus dekat Facebook, tapi anda masih suka untuk mendengar. Okey, tanpa berceloteh lagi lah, jom kita teruskan kisah pada malam ini. Kisah pada malam ini dia ada kaitan dengan berpantang. Berpantang selepas melahirkan anak. Dia diganggu ketika berpantang dan melahirkan anak, selepas melahirkan anak. Jadi saya percayalah ada di antara kita ataupun perempuan lah kan, mesti pernah melalui pengalaman orang kata apa, berpantang kan. Lepas melahirkan anak, kita mesti berpantang. Kita pula kan saya lelaki kan yang perempuan ni kan, mesti ada pengalaman yang seram. Mungkin ada di antara dia lah yang diganggu kan. Kepada siapa-siapa sajalah yang ada pengalaman seram diganggu ketika berpantang, boleh saja pergi ke orang kata apa, email saya lah untuk berkongsi kisah seram anda. Nanti saya akan share link Gmail saya untuk anda hantar kisah seram anda. Jom tanpa memulakan pula dah. Jom tanpa membuang masa lagi, jom kita dengar kisah kita pada malam ini. Baik, kisah ini diceritakan oleh Kak Sal, bukan nama sebenar ya. Kak Sal bukan nama sebenar. Baik, pada satu hari ni Kak Sal ni dia dah berjaya melahirkan seorang bayi. Pada mulanya Kak Sal ni dia okey saja, tak ada kena ganggu apa. Pada permulaan dia berpantang tu tak ada kena ganggu lah, semuanya everything okey lah. Tapi adalah satu hari ni selepas anak dia berusia dah lebih kurang dalam 50 hari. Ada satu malam ni dia kena ganggu. Start pada pukul 10 malam. Biasalah orang tidur awal kan. Okay, sebelum tidur, rutin Kak Sal ni dengan suami dia, dia orang suka buat pillow talk. Pillow talk ni suami isteri je lah tahu. Saya pun baru tahu sebab baca dalam kisah ni lah. Okay, dia orang pun buatlah pillow talk, sembang-sembang lah kan sebelum tidur apa semua. Tiba-tiba Kak Sal ni dia rasa macam panas tau. Panas, seram sejuk dan sebagainya. Tiba-tiba Kak Sal ni dia rasa macam nak marah suami dia kan. Lepas pillow talk tu, sebelum nak tidur tu, Kak Sal ni dia rasa seram sejuk dan panas, macam ada yang tak kena lah malam tu. Jadi Kak Sal ni pun tidurlah dengan suami dia. Ketika tengah tidur tu, Kak Sal ni dia rasa panas dan bahang. Dia rasa macam nak marah-marah orang kat sekeliling dia. Jadi Kak Sal ni pun membebel-bebel sampai suami dia bangun. Dan suami dia pun macam rasa rimas, rasa macam nak keluar, nak belah kan. Biasalah bila dah
berbalah tu, rasa nak keluar lah. Dan suami Kak San ni pun keluar daripada bilik tu. Walaupun Kak San pun tak tahu apa yang berlaku pada dia yang sebenarnya. Dia ni kena rasuk ke apa ke kan. Tapi malam tu memang Kak San betul-betul rasa tak sedap. Tak sedap badan, tak sedap hati dan sebagainya. Dia rasa tak selesa lah malam tu. Macam ada benda yang tak kena. Jadi suami elok je suami Kak San ni keluar daripada pintu bilik tu. Tiba-tiba, bayangkan depan katil Kak San ni ada almari baju. Almari baju. Tiba-tiba almari tersebut terbuka dengan sendiri dia. Cering. Bunyi pintu. Cering. Jadi Kak San ni pun terus terkaku dan dia renung almari yang terbuka tu. Dalam dia duduk renung je almari yang terbuka tu. Tiba-tiba suami Kak San tepuk bahu dia. Terkejut Kak San ni kan. Terkejut. Dan terus suami Kak San ni ajak tidur. Kak San ni pun tidur lah. Elok je Kak San ni nak baring ataupun nak lelakkan mata, almari tersebut berbunyi lagi. Cikik. Berbunyi lagi. Tapi kali ni Kak San nampak ada makhluk tengah bercangkung di atas almari tersebut. Dan makhluk itulah yang tengah buka almari tersebut. Bunyi cikik. Dia buka dengan tangan dia. Cikik. Dia tolak slow-slow. Dan menyebabkan Kak San nak pandang anak dia. Tapi sayang, bukan bayi dia yang dia pandang. Bayi dia dah bertukar daripada manusia kepada batu nisan. Apa lagi? Kak San terus terkejut dan terkaku kerana dia rasa tak percaya bayi dia yang tidur tepi dia dah bertukar jadi batu nisan. Jadi Kak San ni pun kejutkanlah suami dia. Kejutkan suami dia. Suami dia bangun, tapi suami dia kata anak dia masih ada tepi dia. Tapi yang masalah dia sekarang ni, Kak San ni dah nampak anak dia dah jadi batu nisan. Tapi suami dia masih nampak itu anak dia. Anak dia yang manusia lah. Tapi bagi Kak San, dia dah nampak itu bukan anak dia dah. Jadi Kak San ni pun dah panik. Dah tak tahu nak buat apa. Dia terus berlari keluar daripada bilik tidur. Dia ketuk pintu bilik mak ayah dia. Dia ketuk pintu bilik mak ayah Kak San ni lah. Dia ketuk pintu, tok, minta tolong. Mak, ayah, tolong takut. Mak dengan ayah Kak San ni pun bangun dengan keadaan mamai dan terkejut. Dia terkejut tengok keadaan Kak San yang begitu panik dan macam orang anxiety, macam orang kena serangan panik. Jadi ayah Kak San ni pun berpesan lah kepada Kak San ni supaya ambil wuduk. Tapi sebelum tu ayah Kak San ni dia ambil air masak, air biasa tu lah, air kowe tu. Dia dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dibaca. Disuruh Kak San minum. Bila Kak San minum, dia rasa lega sikit. Dia rasa tenang. Lepas dia rasa cool sikit tu, ayah Kak San suruh Kak San pergi bilik air, ambil wuduk dan solat. Solat. Jadi lepas dah dengar nasihat daripada ayah Kak San terus pergi ambil air wuduk. Dia pergi ambil air wuduk dan dia pun terus pergi solat. Time solat ni pun dia kena ganggu lagi. Bila tengah solat, bila Pak akhir solat tu lah nak bagi salam tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia nak bagi salam yang terakhir tu, yang belah kiri tu, dekat luar bilik Kak San, dia nampak arwah atuk dia tengah lambai dekat dia. Terkejut Kak San ni lepas mayang bila nampak arwah atuk dia, atuk Kak San ni melambai-lambai daripada luar pintu bilik Kak San. Apa lagi, Kak San ni meracau lagi kuat lah. Panik jugalah keluarga Kak San ni. Suami dia, mak dengan ayah dia memang panik malam tu. Ditambah pula anak dia merengek tapi tak nak menyusu badan. Dia merengek tapi tak nak menyusu badan. Tak nak langsung susu badan, tapi dia menangis. Tapi yang pelik dia menangis dan tidur. Malam tu memang jadi serba tak kenalah dalam keluarga Kak San ni. Tak tahulah apa yang berlaku, sama ada kena rasuk ke, kena buatan orang ke, tapi malam tu memang betul-betul kecoh lah. Sampai kan ayah Kak San ni bagi satu pendapat lah, nak bawa pergi jumpa ustaz.
bawa jumpa ustaz nak berubat. Bila nak bawa pergi jumpa ustaz ni, Kak Sal ni lagi bertambah panas. Bila dengar nak pergi jumpa ustaz, tak tahulah kenapa Kak Sal menjerit-jerit malam tu, tak nak pergi jumpa ustaz. Tak nak dan tak nak dan tak nak. Dah puas dah. Ayah Kak Sal ni pujuk nak jumpa ustaz juga. Akhir sekali, ayah Kak Sal terpaksa ambil pendekatan yang agak kasar. Tangan dan kaki Kak Sal terpaksa diikat untuk menghentikan dia punya ronta tu nak bawa ke ustaz. Terpaksa berusung masuk dalam kereta nak pergi jumpa ustaz tu. Tetapi bila keluar daripada rumah tu, duduk dalam kereta, Kak Sal tenang saja. Tenang aja, relax aja. Bayi dia pun masih lagi dipegang oleh suami dia. Tapi Kak Sal ni dia masih nampak suami dia pegang batu nisan. Dia masih tak nak mengaku itu bayi dia. Tapi yang dipegang oleh suami Kak Sal ni memang bayi dia yang betul, bayi manusia. Cuma pada pandangan Kak Sal ni je yang nampak bayi dia seolah-olah batu nisan. Jadi dalam perjalanan tu Kak Sal nampak tenang. Waktu Kak Sal kena kacau ni, waktu ni lah hijab dia terbuka. Sempat lagi Kak Sal ni selit cerita. Waktu kereta ayah Kak Sal ni lalu depan satu kedai makan ni, Kak Sal ni bila dia dah kena kacau, hijab dia terbuka. Jadi dia, bila kereta ayah Kak Sal ni lintas dekat satu kedai makan ni, Kak Sal sempat intai dekat tingkap kereta. Dia nampak ada satu kedai ni dia macam pakai pelaris. Pelaris tu pula ada dekat dapur. Dia makhluk hitam dan berbulu, tengah bercangkung. Tak tahulah buat apa, tapi dia tengah macam mengacau makanan ataupun dia tengah menjampi makanan, macam tu lah. Itu yang Kak Sal sempat nampak sekilas lalu sebab hijab dia dah terbuka. Jadi kat sini kedai tu memang pakai pelaris lah cerita dia. Tapi itulah selingan sikit. Baik, dipendekkan cerita lah. Cerita dia sebenarnya panjang, tapi saya cuba pendek-pendekkan. Tapi bila dah sampai dekat rumah ustaz ni, time ni lah Kak Sal dah mula nak meronta balik. Tapi kaki dan tangan masih lagi diikat, jadi masih selamat lagi lah. Bila ayah Kak Sal ni dah papah dia macam dah bawa keluar daripada kereta, jejak aja kaki Kak Sal tu dekat tanah halaman rumah ustaz tu yang nak rawat dia, tiba-tiba kaki dia macam dicocok paku. Macam luka dicocok paku. Anda bayangkan kaki anda cuba ambil paku, cocok dekat kaki anda, rasa macam tu lah menyocok dia. Nak apa lagi, Kak Sal ni meronta-ronta tak nak masuk rumah ustaz tu, tak nak. Tapi disebabkan kaki dan tangan dia berikat, dia dipapah jugalah, dipaksa juga masuk. Bila masuk je rumah ustaz tu, Kak Sal dah mula dah benci tengok ustaz tu. Dia tak suka dah tengok ustaz tu. Jadi ustaz ni pun dah tahu dah apa yang berlaku pada Kak Sal ni. Jadi ustaz ni pun memulakan rawatan tersebut. Dia suruh Kak Sal duduk, tangan masih berikat lagi lah. Tapi bila dibacakan ayat-ayat ruqyah sambil pegang kepala kan, baca ayat ruqyah pegang kepala, Kak Sal dah mula meronta-ronta untuk dilepaskan, panas dan sebagainya. Sampaikan ayah dan suami Kak Sal terpaksa pegang bayi Kak Sal, dia pegang oleh mak Kak Sal lah. Kak Sal ni menjerit lah, panas. Jadi ustaz ni pun merenjaskan air dan sebagainya. Alhamdulillah, tak sampai 30 minit Kak Sal reda. Dan selepas Kak Sal dah reda, ustaz tersebut pun berceritalah pada Kak Sal, yang ganggu Kak Sal pada malam tu berkemungkinan lah saka daripada arwah atuk dia. Sebab itulah waktu dia solat, lepas habis solat, arwah atuk dia ada melambai daripada luar bilik dia. Berkemungkinan saka tu nak berdampingi. Dan anak yang dia nampak macam batu nisan tu, ustaz tu cakap berkemungkinan anak dia yang sebenarnya disembunyikan. Tapi yang pelik, macam mana suami dia masih nampak anak dia macam bayi manusia. Tapi ustaz tu cakap, biasalah alam ghaib ni, dia boleh berdayakan kita. Dia boleh nampak, dia boleh buat kita nampak benda tu macam real, tapi sebenarnya bukan.
Jadi itulah yang diceritakan oleh ustaz. Bila dengar je ustaz cakap macam tu, kelang kabutlah keluarga Kak Sal ni balik ke rumah nak cari bayi dia yang sebenar. Jadi ustaz ni pun turut ikut sekali dia orang balik ke rumah sebab dia orang nak balik bayi dia orang. Bila sampainya dekat rumah dia orang dengan ustaz tersebut, ustaz ni pun bacalah ayat ruqyah, jampi-jampi dan sebagainya. Dan ustaz tersebut azan di setiap penjuru rumah Kak Sal ni. Bila azan, bunyi pintu bilik Kak Sal dibuka dengan kasar, ketepong. Jadi ustaz ni pun terus pergi bilik tidur Kak Sal, dan dia tengok ada pintu almari tu terbuka. Dia pun azan dan baca ayat suci Al-Quran, terbuka, dan ternyata memang betul ada bayi Kak Sal dalam almari tersebut. Bayangkan berapa lama dah bayi tersebut disorok dan ditukar dengan batu nisan. Tapi suami Kak Sal ni hijab tak terbuka, jadi dia masih nampak itu bayi dia. Jadi ustaz ni pun cakap, bayi yang suami Kak Sal pegang tu sebenarnya bayi dari alam ghaib. Sebab itulah dia tak nak menyusu dengan Kak Sal. Dia menangis tapi dia tidur, sebab itu bukan bayi manusia. Dia tak boleh menyusu dengan manusia. Jadi cepat-cepat suami Kak Sal ambil bayi dia yang sebenarnya. Barulah bau bayi tersebut. Kalau tidak batu nisan. Dia nampak batu nisan je, tapi kali ni baru betul nampak bayi dia merengek kuek. Dan Kak Sal ni pun teruslah menyusukan bayi tersebut. Dan alhamdulillah bayi tersebut menyusu dengan lahapnya. Mungkin lapar dah lama tak diberi susu, jadi rasa lega semuanya. Dan alhamdulillah kesemuanya telah selamat. Bayi dan ibu telah selamat. Dan bayi yang batu nisan tersebut berjaya dipulangkan balik kepada alam ghaib. Dipulangkan balik. Alhamdulillah dipulangkan. Jadi ustaz tu kata memang dalam tempoh berpantang ni memang wanita akan terdedah kepada risiko gangguan, disebabkan pada waktu berpantang ni lah emosi dia orang mudah diganggu. Maklumlah dia orang dah penat kan, teran anak kan. Jadi dia orang punya mental health tu agak lemah dan memudahkan untuk makhluk alam gaib ini mengganggu gugat kesejahteraan wanita yang sedang dalam berpantang. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Kak Sal pun dah selamat semuanya. Ustaz tersebut pun dah bagi ubat dan sebagainya, dah bagi orang kata apa, air penawar dan sebagainya. Semuanya everything back to normal lah akhir kisah ni. Dan itu sajalah kisah kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Saya minta maaf kalau kisah ni tak berapa seram. Dia lebih kepada, nak kata seram tu seram lah juga, tapi dia more kepada ada pengajaran lah. Pengajaran dia adalah kepada wanita semua yang sedang berada dalam tempoh berpantang, banyak-banyakkanlah istighfar ataupun berzikir lah ya. Pasang ayat-ayat Quran di tempat tidur anda. Mudah-mudahan anda tidak diganggu lah kan. Okey, terima kasih kepada anda yang sudah dengar kisah kita pada malam ini. Saya minta maaf kalau dah lama tak buat video kan. Ni baru buat kan. Okey, jadi itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda pada next video. Assalamualaikum.